Assalamualaikum, selamat pagi kembali bersama dengan kami di Malaysia. Hari ini hari Jumaat untuk kami bawakan kepada anda dan banyak sekali perkongsian yang kita nak berikan dengan informasi-informasi terbaru kan berkenaan dengan terutamanya apa yang berlaku dalam negara kita lah pada ketika ini. PRU ke-15. Ya. Akhirnya terjawab sudah semalam. Ramai pun macam okey, ini tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. 5 November penambahan calon, 15 November nanti adalah undi awal dan juga 19 November nanti. Itulah dia tiga tarikh yang telah diberikan sebagai kita panduan lah kepada rakyat Malaysia. Betul. Untuk memilih siapakah kerajaan yang bakal menjadi pucuk pimpinan kita nanti. Dan ini namanya pilihan raya umum kan, dan menarik untuk kita kongsikan nak lalang untuk kita dah terus pagi-pagi awak apa pergi cuba sebagai ini sebab ini yang paling utama lah kita nak cakap sekarang. Baik. Kan? Ini infografik yang dikongsikan dan seramai 21,173,638 adalah jumlah ataupun bilangan pengundi yang akan menentukan masa depan negara kita. Dan infografik ini juga melibatkan 222 kerusi parlimen, tetapi nak dikatakan di Dewan Undangan Negeri kerusinya tidaklah di seluruh negeri yang membubarkan DUN mereka, kerana hanya ada 3 negeri saja secara rasmi akan terlibat dalam pilihan raya umum ini sekali. Pada tarikh demikian juga akan dilaksanakan PRK DUN Bugaya di Sabah. Jadi ini yang telah dirancang setakat ini. Tadi kalau lihatkan di akhbar juga turut mencatatkan 1.4 juta pengundi berusia 18 tahun yang pertama kali akan memilih kerajaan. Itu antara angka yang agak mengembirakan jugalah bila kata bawah 18 tahun kan muda pertama kali untuk memilih. Itu yang termasuk dalam statistik, maknanya lebih daripada 21 juta nanti. Dan kita melihat kepada keterujaan mereka juga untuk memilih buat pertama kalinya 18 hingga ke 21 tahun tersebut. Dan mungkin ada yang pertama kali jugalah walaupun dah 21 tahun, 22, 23 kan. Kali pertama sebab yang kali terakhir adalah pada tahun 2018. Dan itulah mungkin antara perinciannya yang kita akan kongsikan juga nanti. Dan ini antara tempoh kempen 2 minggu secara solid yang telah pun diberikan oleh pihak SPR yang akan kita bincangkan. Saya kira daripada tarikh penamaan calon nanti kan, setiap hari tu akan ada sahaja pelbagai perkongsian yang kita nak bawakan, dan ini perbandingan di antara semua pilihan raya sehinggalah ke PRU ke-15 nanti. 14 hari yang perlu diguna pakai untuk berkempen secara baik, beradab dan susila sebagai rakyat Malaysia. Betul. Baik, kita nak teruskan pengisian MHI bersama rakan setugas Eli Iskandar. Turut menemu bual antara pakar dan juga penganalisis politik juga golongan muda berkenaan dengan PRU ke-15 ini. Sama-sama kita saksikan. Hari penamaan calon 5 November 2022, hari Sabtu. Hari mengundi awal 15 November 2022, hari Selasa. Hari mengundi 19 November 2022, hari Sabtu. Malaysia mengundi 19 November. Apa yang boleh dikatakan tentang pengumuman SPR ini? Saya melihat pengumuman ini menamatkan kesemuanya, Eli, teka-teki. Dan pada ketika ini kita sudah tahu semua tarikh-tarikh penting itu. 5 November kita akan ada penamaan calon, dan yang paling penting sudah tentulah hari pengundian pada 19 November itu. Berbaki tempoh yang ada itu, saya rasa satu perspektif yang tidak disentuh oleh mana-mana pihak adalah bagaimana kita mengisi ruang yang ada itu untuk memberikan pendedahan, kempen dan pengetahuan yang sewajarnya kepada mereka-mereka yang pertama kali mengundi, dan sudah tentu adik-adik kita yang berusia 18 hingga 21 tahun itu, kerana ini segmen yang paling istimewa. Ini yang akan mengundi buat pertama kali, dan juga mereka ini adalah pengundi yang pada satu ketika itu tidak berdaftar secara rasmi, tapi pada kali ini tidak perlu mendaftar dan mereka sudah layak mengundi. Perkara penting yang mereka perlu lakukan ini pada ketika ini adalah tak perlu pergi pejabat pos, tak perlu pergi mana-mana, handphone di tangan, buka saja app SPR, masukkan nombor kad pengenalan masing-masing dan ceklah lokaliti mengundi anda di mana. Kerana itu perkara yang paling penting dilakukan pada ketika ini. Kemudian dah dapat screenshot dan save. Itu secara teknikal lah. Sekarang ni dari segi persediaan mereka sebagai pemilih nak memilih calon untuk tempat mereka ni,
apa yang mereka perlu tahu dan apa yang perlu mereka cari dari segi maklumat dan sebagainya? Perbincangan tentang politik ini saya rasa boleh didapati dengan mudah, baik di media arus perdana ataupun media-media alternatif ataupun media sosial. Dan sudah tentulah maklumat itu bercanggah sesama satu sama lain berdasarkan siapa yang menjual berita itu. Apa yang diperlukan adalah setiap individu masing-masing harus meneliti data-data dan fakta yang diberikan dengan menggunakan apa juga saluran yang ada, berita secara rasmi atau tidak rasmi, kerana di akhirnya pertimbangan tentang benar atau tidak itu bergantung pada diri itu sendiri. Tetapi adalah disyorkan untuk memastikan sumber-sumber yang diperoleh itu adalah datang daripada sumber-sumber yang sah. Itu suatu yang penting, bukan hanya pengundi baru tapi pengundi secara umum lah, sesiapa saja. Baik, Mujibu adalah seorang pensyarah dan berkesempatan untuk menemui generasi ini yang bakal menjadi pemilih buat kali pertama ini. Sejauh mana melihat mereka ni memberi keutamaan terhadap proses demokrasi khususnya PRU ini? Ya, kita sudah ada pengalaman itu, Eli, ya. Bagaimana kita melihat pilihan raya negeri di Johor yang menyaksikan ini buat pertama kali, dan kita andaikan sebagai ini litmus test kita lah terhadap pengundi itu. Dan ketika itu kita dapati keterujaan itu ada. Dan bila kita mendekati mereka, keterujaan itu bukan hanya mengundi, tetapi yang malangnya kita melihat mereka hanya teruja kerana ini perkara baru bagi mereka, dan mereka lebih risau sebenarnya dalam keterujaan itu untuk memangkah kertas undi, dan lebih yang dirisaukan adalah salah memangkah. Dia tidak risau tentang salah memangkah individu. Cara memangkah atau salah memangkah orang? Salah pangkah cara, bukan salah pangkah parti. Dan bila kita bertanyakan dengan lebih lanjut, parti mana ataupun bagaimana pilihan mereka, mereka kata kami banyak memilih berdasarkan saya kenal orang itu ataupun biasa nampak orang itu di mana-mana platform lah, ya, dan juga apa yang dicadangkan oleh keluarga dan ibu bapa mereka. Dan bagi saya ini adalah satu tindakan yang tak benar. Untuk seorang pengundi memilih berdasarkan perkara begitu, dia tidak memberikan apa yang kita katakan sebagai true democratization, pendemokrasian yang sebenar. Kerana kita mahu mereka itu memilih berdasarkan pemahaman bukan saja tentang pilihan raya dan apa yang dilakukan di sebalik pilihan raya itu, pembinaan institusi, kesinambungan kerajaan dan sebagainya, tapi juga harus memberi makna kepada yang dipangkah itu. Okey, bagaimana nak membina satu pemahaman dan juga persepsi terhadap calon atau parti yang bakal dipilih apabila mereka sebelum ini tidak menjadikan perkara ini sebagai suatu keutamaan, prioriti dalam hidup. Yang penting mereka dapat pergi kerja, dapat belajar, ada wifi, ada dapat tengok TV, dapat keluar makan sampai kelewat malam. Tapi tiba-tiba seolah-olah macam dipertanggungjawabkan untuk memilih kerajaan yang walhal sebelum ni bukan kerja mereka pun. Ini perlu kepada satu pembacaan dan diskusi berpanjangan. Mungkin kita boleh memberikan sedikit diskaun kepada PRN Johor memandangkan pengumuman automatic voter registration dan undi 18 itu dilaksanakan pada ketika tarikh pilihan raya itu begitu hampir. Jadi mungkin dalam suasana kejutan begitu, jadi mereka tidak bersedia. Tapi sepanjang tempoh itu barangkali perbincangan politik, gerakan-gerakan massa dan juga desakan-desakan NGO yang berlegar secara popular di media-media sosial yang begitu rapat dengan cita rasa anak muda dan mungkin pengundi pertama itu, pada pandangan saya membina naratif perbincangan. Jadi daripada situ mungkin keterujaan itu bertukar jadi kepada perasaan ingin tahu. Ya, dan perasaan ingin tahu itu membawa kepada penggalian maklumat dan sebagainya. Sebelum ni yang saya dengar mereka cakap, saya confused. Saya tak tahu siapa nak undi dan sebagainya. Mungkin saya akan ikut mak ayah, mungkin saya tak undi langsung. Dan kemungkinan ini telahan saya sebagai pengamal media, golongan ini golongan yang suka ikut trend. Siapa yang popular dan trending, itulah yang akan dipangkah. Komen. Of course, isu populariti adalah isu yang biasa bermain dalam konteks pilihan raya. Kerana kalau kita faham popular itu juga adalah kuasa, ya, maka
kalau popular itu kuasa, maka itulah hakikatnya. Tetapi yang popular itu tidak semestinya benar. Maka ini yang memerlukan satu pembacaan dan juga satu perkiraan dan pertimbangan yang sewajarnya dilakukan oleh mereka yang melihat bahawa dia popular, maka terus berkeputusan untuk memilih ataupun mengundi mereka ini. Ini saya rasa pembacaan begini yang perlu. Bagaimana awak melihat senario politik sekarang? Apa yang saya dapat lihat, kalau politik sekarang amat kucak-kacir lah sebab bertukar kan. Pemimpin dari masa yang amat singkat lah. Jadi saya harap pemimpin yang kita pilih ni boleh memerintah lah bagi masa yang agak lama sikit. Macam mana awak nak buat kajian untuk menentukan siapa yang akan memimpin negara? Untuk sekarang banyak platform dah ada, seperti parlimen pun kita boleh tengok, media sosial juga. Jadi dari situ sedikit sebanyak kita dapat tahu tentang apa yang berlaku dalam politik negara. Saya akan cuba untuk membuat research sikit tentang pemimpin-pemimpin yang akan kita undi nanti. Dan saya akan pilih dengan bijak. Buat masa sekarang saya macam belum tahu lagi untuk siapa yang saya patut undi sebab family saya pun tak ada bagi tahu apa-apa. So macam saya first time kan, so saya tak tahu sangat. Tapi insya-Allah nanti saya akan explore lagi pasal pilihan raya ni. Okey, sejauh mana ibu bapa boleh memandu anak-anak ini untuk membuat pilihan yang betul? Mungkin sebagai permulaan kita harus memberikan sedikit diskaun lah kalau mereka ikut pilihan ibu bapa. Itu tidak salah ya, kerana mereka adalah pertama kali, mereka adalah muda, jadi kita nak memastikan mereka ini keluar mengundi pun adalah satu cabaran, apatah lagi untuk memastikan mereka itu faham keseluruhan struktur. Ya, saya rasa itu adalah satu proses dan sudah tentu akan memakan masa. Namakan 3 ahli politik yang awak kenali. Yang selalu lalu TikTok, Syed Saddiq. Yang kedua Khairul Jamaluddin. Khairi Jamaluddin. Yang ketiga Tuan Mahathir. Anwar Ibrahim, Tun Dr. Mahathir dan Ismail Sabri. Ismail Sabri, Anwar Musa. Datuk Najib Abdul Razak. Okey, namakan 3 ahli politik yang awak tahu. Syed Saddiq kita tahu, Anwar Ibrahim juga, dan yang sekarang Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin? Bukan. Muhyiddin Yassin betul lah, tapi dia bukan. Ya, betul, secara keseluruhannya seperti yang telah kita maklumkan tadi, 1,393,549 adalah antara golongan pengundi muda yang buat pertama kalinya akan keluar untuk pilihan raya umum. Kita fikirkan dulu pilihan raya negeri Johor tempoh hari itu yang pertama kali mereka untuk Dewan Undangan Negeri. Sama-samalah kita memikul tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Kabarnya semalam bila di SPR mengumumkan antara tarikh-tarikh penting ini, kata tiket penerbangan terus naik beberapa minit sahaja selepas pengumuman tu. Katanya harga mahal, jadi mungkin itu juga perlu diberikan penekanan jugalah kan. Macam mana untuk memberi peluang kepada rakyat turun mengundi balik ke lokasi masing-masing. Tapi kita sekarang kan dengan ekonomi tidak stabil kan, dengan simpanan dan sebagainya, kesan daripada COVID yang 2 tahun lepas pun masih lagi belum lagi boleh keluar daripada kepompong itu. Ini kan pula untuk menunaikan tanggungjawab dengan tiket pengangkutan dan sebagainya mahal macam mana. Dan segala serba-serbi meningkat pada ketika ini. Dan perlu diingatkan juga, kita telah pun peringatkan bahawa pada tahun 2023 adalah tahun yang sangat mencabar dari sudut globalnya untuk sektor ekonomi. Dan anda cakap pasal simpanan tadi kan? Selepas ini soal wang akan berbicara berkaitan dengan cukupkah tabungan hari tua. Itu cukup ataupun tidak itu persoalan yang lain. Ada atau tidak pun satu persoalan yang lain. Mampu tak nak menabung, mampu tak nak buat penyimpanan hari tua kita dalam keadaan sekarang. Setuju? Ya, sebenarnya selepas ini di MHI bersama dengan pakar kita nanti berbicara lebih lanjut, dan kita nak juga panggil orang ramai yang menonton kami untuk bertanyakan soalan sekiranya ada permasalahan yang berlaku tentang penyimpanan hari tua ini. Ya, betul. Ada di talian maupun di Facebook Live MHI TV3. Nanti kita akan kupas dengan lebih lanjut. Kita berhenti seketika. Ini Malaysia Hari Ini.
Apabila menjelang hari persaraan, jumlah simpanan menjadi perkiraan dan perkara utama bagi memastikan ia mencukupi untuk terus menampung kehidupan. Setiap individu harus mempunyai pelan simpanan hari tua bagi membantu berdepan dengan sebarang kemungkinan. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP merupakan tabung simpanan yang membantu tenaga kerja Malaysia menabung untuk persaraan mereka selaras dengan Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991. Lebih 15 juta pencarum dan sebanyak 7,691,973 daripadanya adalah pencarum aktif setakat suku akhir 2021. Dianggarkan individu yang bersara dalam tempoh 20 hingga 30 tahun akan datang memerlukan simpanan sebanyak RM900,000 sehingga RM1 juta. Bagi bakal pesara di Kuala Lumpur, dalam tempoh beberapa tahun lagi memerlukan sekurang-kurangnya RM600,000. Walau bagaimanapun, hanya sebilangan kecil atau 4% pencarum sahaja yang mampu mencapai jumlah tersebut. Berdasarkan kajian, sebanyak 56% pencarum yang berusia 54 tahun mempunyai simpanan KWSP kurang daripada RM50,000. Faktor gaji dan peningkatan kos sara hidup yang semakin tinggi menyebabkan mereka tidak dapat membuat simpanan lebih untuk hari tua. Perkara seperti ini mewujudkan kebimbangan orang ramai dalam mengumpul dana persaraan pada masa hadapan. Secara umumnya, dana persaraan bertujuan membolehkan semua individu memiliki kebebasan kewangan apabila sudah tua dan bersara. Manfaat menabung ini akan dilihat hasilnya dalam jangka masa yang panjang, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Baik, itu dia sedikit laporan yang kami bekalkan untuk anda berkenaan dengan cukupkah tabungan hari tua. Pelan simpanan hari tua tu, kadang-kadang kita melihat bahawa satu langkah yang mungkin sukar untuk dilakukan oleh sesetengah, apatah lagi dengan gajinya, di mana lokasinya bermustautin kan. Kalau misalnya di kawasan bandar contohnya, banyak mana gaji sekalipun, hari ini dapat gaji mungkin 1-2 detik, dia singgah sekejap je, lepas tu dah keluar balik. Jadi bagaimana kita nak bicarakan berkenaan dengan cukupkah tabungan hari tua ini? Kita nak terus bersama dengan tetamu kita, Dr. Muhammad Zaidi. Muhammad Zabri merupakan di Jabatan Kewangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, apa khabar? Baik. Doktor sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Hari ini tak ada pening-pening kira duit semua tak ada? Belum lagi. Belum lagi. Baik, sedikit laporan telah diberikan tadi berkenaan dengan pelan simpanan hari tua, Doktor. Ya, saya. Sebelum kita terus menyentuh berkenaan dengan pelan simpanan hari tua, kita tahu ada yang dah ada simpanan tu melalui KWSP, kan? Betul. Perancangan yang lebih teratur. Tapi mungkin saya nak tanya pendapat doktor terlebih dahulu berkenaan dengan bagaimana melihat rakyat Malaysia kini. Alright. Yang kita dah melalui satu fasa hitam, COVID 2 tahun dan sebagainya. Pandangan doktor, bagaimana melihat rakyat Malaysia sekarang ini, mampukah mereka mempunyai penyimpanan untuk hari tua? Mungkin dulu ada, tapi disebabkan tu tiba-tiba dah tak ada, dah culas berkenaan itu. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, terima kasih kerana jemput saya pagi ini. Pertama sekali kita kena cakap pasal data lah, statistik. So kalau kita melihatkan kepada data yang dikeluarkan oleh EPF sendiri, KWSP, 6.6 juta daripada ahli KWSP itu sendiri punya simpanan bawah 10,000. Bawah 10,000. Dan yang lebih menyedihkan, 75% ataupun 3 suku daripadanya ialah orang Bumiputera. Dan kalau kita pergi one step further, 3.2 juta daripada mereka ni hanya kurang 1,000. Allah. Dan 82% daripadanya ialah Bumiputera. So dari segi standpoint, maknanya sekarang ni memang genting lah. Dan bila kita cakap berapa yang cukup, ada beberapa pendapat lah. Yang saya nak bawa ni ada 3 lah. Pertama sekali yang dicadangkan oleh EPF sendiri, dia panggil kuantum simpanan asas. Sebanyak 240,000. Rakyat Malaysia dijangkakan hidup selama 20 tahun selepas pencen, iaitu umur 55 tahun. Alright. So maknanya kadar kuantum simpanan asas ni pula dia benchmark ataupun tanda araskan kepada kadar pencen minimum apa penjawat awam, iaitu RM1,000. Maknanya sebulan kena belanja RM1,000. Agak-agak dia cukup tak RM1,000 ni sebulan sekarang? Tak cukup. Memang tak cukup. Tapi mengikut EPF juga, tempat yang paling sesuai untuk kita pencen sekarang ialah di Alor Star.
Alustar. Di Alustar. Sebab kuantum simpanan asasnya hanya 480,000. Itu pun sekali ganda daripada yang asas. Semua kena pindah Alustar Semua kena pindah Alustar. Okey. So bila kita bercakap yang cukup, yang ni yang kedua lah. Yang kedua mengikut kadar yang dicadangkan oleh Bank Negara Malaysia. So Bank Negara Malaysia mencadangkan kadar cukup, hidup tu cukup je lah, maknanya living wage saja. Betul lah. Ngam-ngam saja. RM2,700 sebulan. Maknanya bila dalam 20 tahun, dia akan berjumlah kurang lebih 648,000. Maknanya kalau pencen sekarang ni 648,000 baru cukup hidup. Itu pun ngam-ngam. Itu pun ngam-ngam. Sebab tu bila kita tengok kepada saranan oleh EPF yang baru-baru ni, RM1 juta. Maknanya dalam masa 20 tahun ataupun 30 tahun lagi kita perlukan RM1 juta. Sebab apa? Kenapa dia? Kenapa doktor? Inflasi. Sebab gila kita tengok data oleh DOSEM contohnya, kita punya inflasi memang sekarang ni kritikal. Kritikal ataupun bagaimana? Memang kritikal sebab dengan apa Ukraine dengan Rusianya, dengan masalah rantaian perbekalannya. So ada banyak isu yang menyumbang kepada kenaikan harga barang semualah. Dan data DOSEM juga menyokong. Dan kalau ikut kenanga research juga mengatakan sehingga tahun 2023 kita akan mengalami inflasi lagi. Maksudnya kadar tu masih lagi meninggilah berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Even kalau compare dengan pre-COVID. Baik. Itu nanti saya akan tanya lebih lanjut berkenaan dengan kenaikan barang, OPR-nya yang cukup kesan kepada isi rumah. Ya, betul. Walaupun ia menjadi satu medium yang mungkin tongkat kepada pertumbuhan ekonomi negara, tapi nanti kita bincangkan. Sebelum tu saya nak tanya berkenaan dengan tadi dah sentuh berkenaan dengan KWSP. Baik. Ada satu laporan saya baca, dia kata secara keseluruhan 145 bilion telah dikeluarkan oleh pencarum KWSP melalui 4 kemudahan pengeluaran yang baru-baru ini. Ada iCitra, Lestari, iSinar dan juga pengeluaran khas KWSP RM10,000. Betul. Okey. Jadi, ada segelintir rakyat masih lagi meminta bahawa boleh dapatkan keluar, dapatkan untuk pengeluaran yang seterusnya di KWSP. Tapi KWSP kata itu tak ada lagi lah. Betul. Okey, bagaimana melihat bahawa sebab rakyat tengah sengsara ni, terutamanya golongan B40, M40 pun turut terkesan dengan keadaan sekarang ini. Betul. Jadi bagaimana doktor? Kata nak menyimpan, nak survive pun tak boleh. Nak menyimpan bagaimana? Itulah bila saya nak bagi nasihat daripada kursi yang tinggi untuk tengok-tengok bawah, nanti orang kata saya ni suka apa ni kan. Tapi itulah kita kena cakap pasal data dan realiti lah. Bagaimana caranya untuk kita ni? So ada dua cara lah yang saya nampak. Satu mikro, maknanya peringkat diri kita, dan makro lah. So kita mulakan dengan mikro. Kalau mengikut yang mazhab yang ketiga tu, cara yang ketiga, amount yang dicadangkan oleh pentadbir pencen swasta ataupun private pension administrator, dia menyarankan supaya kita draw down ataupun kita mendapatkan pencen sebanyak 2/3 daripada gaji terakhir. 2/3? Gaji terakhir. Macam mana nak dapat tu? Kalau dia sebenarnya kita kena simpan dari sekarang 1/3 daripada gaji kita. Agak-agak boleh capai tak 1/3? 1/3 33%. Okey. Tapi sebenarnya kita dah ada EPF. EPF daripada majikan 12 kan peratus. Lepas tu kita pula menyumbang ke 11%. So total dah 23% sebenarnya dari gaji kita. So kita hanya perlu top up kurang lebih 10% saja lagi. Maknanya tambahanlah. Kita ada banyak. Contoh kita ada PRS yang maknanya yang swasta lah yang sendiri ataupun kita simpan sendiri. Dan saya suka share ni kepada inilah saya punya pelajar jugalah supaya kita buat reverse engineering. Macam mana tu? Okey, kita tengok kita nak pencen dekat mana. Maknanya kita tengok kita dah kena plan. Kita dah kena ada plan dah. Dah kena plan dah. Daripada sekarang. Sebab Nabi SAW cakap siapa orang yang plan ni memang berjaya kan, ingat mati berjaya kan. Sebab memang pencen ni dah ingat matilah. So kita kena start dari sekarang nak pencen dekat mana. Target sebulan nak belanja berapa? Down the years kita ada plan nak tambah anak lagi tak? Nanti untuk dia punya education fund ke apa semua kan. So maknanya kena start daripada sekarang. Kena sit down dengan spouse atau pasangan masing-masing. Kena bincang berapa yang cukup sebenarnya. Baru kita work backward. Kita dah ada plan tu baru kita work backward. Tapi saya nak bawa satunya lah kacamata yang baru lah. Kita sebenarnya ada missing middle tau dekat Malaysia ni. Missing middle ni kita definisikan sebagai kelompangan lah. Kita ada penjawat awam yang menerima pencen dan kita ada mereka yang menyimpan melalui EPF
Dan kita juga ada mereka yang menerima bantuan warga emas contohnya. So contohnya macam saya share personal experience lah, anak saya OKU kan. So anak OKU saya ni siapa yang nak jaga? Macam dia, kita kalau saya we have to prepare for the worst lah. Maknanya yang paling buruk lah. Kita expect dia untuk tak bekerja. So siapa nak jaga mereka ni? Dan kita sebenarnya dah ada contoh yang terbaik daripada Singapura. Dinamakan sebagai special needs trust fund. Maknanya ibu bapa boleh contribute sebahagian daripada EPF mereka kepada anak-anak istimewa ni. Kita kena ambil kira juga dalam masa lagi 20 tahun, 30 tahun Malaysia akan jadi negara yang semakin tua. Kan kita sekarang dah negara tua tau. 7% daripada warga negara itu dikira sebagai aging society. Kalau 14% dikira sebagai negara tua dah. Maknanya Bank Dunia projek yang Malaysia akan jadi negara tua pada 2044, lagi 22 tahun saja Teha. Dan kalau 2056 Malaysia akan jadi negara sangat tua, super aging. So bila semakin tua, kita yang ini peringkat makro pula lah. Kerajaan kena ambil kira kos kesihatan makin meningkat. Betul. Dan kalau kita tak fikir daripada sekarang, kita ambil tindakan daripada sekarang, mereka ni akan jadi gelandangan. Betul. Sebenarnya gelandangan tu kos kepada kerajaan juga. Kan bantuan ke masyarakat lah, untuk kita kalau mereka kita deem dia orang sebagai kriminal, nak kena policing cost. So bila kita memang kena fikir sekarang. So sekarang nak masuk musim mengundi kan. So kita kena minta sebagai dalam manifesto tu supaya ada kita jaga missing middle ni. Dah ada mekanisme, contohnya macam air saraan untuk pekerja di luar sistem, untuk carum sendiri kan. Air suri untuk inilah Allahumma salli Muhammad, warga Allahumma salli ibu-ibu di rumah boleh mencarum kan, dan kerajaan akan matching kan. Tapi saya rasa ni masih lagi belum cukup lah. Perlu lagi mendalam. Betul lagi mendalam, betul. So mungkin apa yang doktor cakap ni hari ini mungkin terbuka mata seketika bahawa inilah sebenarnya yang perlu diperhalusi kan, supaya tidak ada culasnya. Baik, bagaimana dengan golongan muda? Golongan muda. Kan? Golongan muda. Tadi kita dah cakap tadi pasal PRU ada 1.4 juta dan sebagainya. Tapi golongan muda sekarang ini mereka pun terpaksa berjuang kan, dengan keadaan sekarang, dengan gajinya, dengan nak menyimpannya, dengan nak bayar pinjaman PTPTN-nya. Banyaklah komitmen. Di usia muda tu banyak komitmen ya doktor? Betul. Okey. Bagaimana untuk memberi sedikit laluan kepada mereka, mengajar mereka bahawa sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Itu kita dengar daripada dulu lah, tapi dalam keadaan yang kritikal begini. Betul. Betul lah. Bila cakap orang muda ni, kita pernah muda dulu kan. So kita punya pandangan tu tak jauh. So short sighted kan. Bila kita dah berumur baru kita nampak apanya lah. So memang kena saya balik kepada pesanan awal saya, kena merancang daripada sekarang. Kena merancang dan hasil lah, maknanya bukan nak paksa, maknanya kerja semampu yang boleh. Dan kena simpan tu, saya cakap masa muda ni kena simpan banyak duit, maknanya sebab kita, dan tangguhkan kemahuan. Tangguhkan kemahuan, cukupkan keperluan, insya-Allah. Bantu mak bapak, lepas tu tangguhkan kemahuan supaya kita nanti boleh ada tabung kecemasan lah masa tua nanti. EPF satu hal, tapi saya rasa masih lagi belum cukup lah. Tugas saya hari ini ialah untuk bagi satu shock lah to the system kan. Maknanya supaya kita kena sedar kita ada banyak benda lagi nak kena buat ke depan lah. So golongan muda saya sarankan lah. Saya pun muda lagi sebenarnya, tapi nampak je tak muda kan. Muda. So kita seru kita punya wakil rakyat supaya sekarang sudah ada cadangan untuk tukar pekeso tu kepada sistem dia panggil Social Insurance Pension Scheme. Maknanya siapa yang mampu akan contribute untuk bantu golongan yang kurang mampu. Maknanya adalah bukannya besar pun, kecil saja. So tapi bila dibuat dalam skala yang besar, kita mampu untuk meringankanlah beban kerajaan. Maknanya daripada bantuan warga emas tu mungkin kita draw down sikit daripada Social Insurance pension scheme ni, ataupun takaful lah untuk yang Islamik punya. Kalau yang bekerja sendiri pula bagaimana doktor? Yang dah bekerja, ada KWSP, ada EPF dan sebagainya, okey. Tapi yang bekerja sendiri ni? Wajib jugalah simpan EPF sebab ada dalam bekerja sendiri, air saraan kerajaan akan match.
Of course tak banyak. Kita punya limit ialah up to 60,000, 60,000. Dan kerajaan akan top up rasanya dalam 200,000 saja. Maknanya on top of whatever that we have saved lah. Tapi memang kena simpan sendiri. Kena carum sendiri. Sebab EPF dia memang ada pulangan kan 4% tu. Dan saya galak jugalah kepada ahli-ahli yang belum menukar kepada simpanan syariah. Wajib tukar simpanan syariah. Sebab dah ada pilihan yang patuh syariah kan. So simpan. Memang kena carum lah. Kalau rasanya masih lagi belum cukup, boleh buat lagi PRS. Sebab PRS saya tak pasti masih lagi ada pun tidak pelepasan cukai tu. Dan cukai masih lagi ada kan. Dan kita boleh manfaatkan pelepasan cukai itulah daripada PRS. Baik, sementara doktor masih lagi bersama kami dalam segmen soal wang ini. Mungkin kepada penonton MHI yang ingin titipkan soalan boleh ke FB MHI dan juga boleh hubungi kami di studio 0377261603 sekiranya ada permasalahan ataupun nak tanya tips daripada doktor berkenaan bagaimana untuk penyimpanan hari tua ni, boleh hubungi kami. Baik doktor, bagaimana pula dengan desakan keempat pengeluaran KWSP ini? Sebab kita nak tahu juga doktor, penjelasan kita dah bawa keluar sekali dah habis dah. Betul. Tapi nak bina balik kan, nak bina balik ambil berapa masa tahunnya dan sebagainya untuk supaya nanti bila kita dah tua tak larat nak kerja, maknanya ada bekalan tu yang mencukupilah. Betul. Untuk desakan ni kita tak boleh nak kata semua tak boleh sebab kadang-kadang ada yang ada meritnya sendiri kan. So bagi saya kita pergi ke jalan yang tengah lah ataupun wasata tengah ni. Iaitu kita buat case by case basis. Maknanya atas kes lah. Kalau kes tu layak baru kita tunaikan, kalau tak maknanya macam dulu kita bagi blanket. Boleh siapa boleh keluar kan. Tapi sekarang case by case basis. So of course akan ada cost kepada EPF untuk vet through dia punya application untuk check sama ada valid ataupun tidak kan. Tapi saya rasa itu je lah. Sebab kalau kita nak keluarkan lagi, satu kita kena faham EPF pula dia ada pelaburan untuk tangani kesan inflasi lah, semakin kecil duit kan. Tapi bila kita draw down banyak-banyak, nanti dana untuk EPF simpan tu inilah. Tapi saya nak kata tidak kepada mereka yang memohon tu tak boleh juga. Tapi saya cadangkan untuk bukan bagi secara blanket lah, maknanya pukul rata tak. Maknanya case by case basis. Baik. Doktor, kita ada soalan di FB MHI, mungkin kita boleh kongsikan penerbit. Baik, ini dia. Nak simpan macam mana? Gaji 1,500, tolak EPF tinggal 1,350. Lepas tu agak-agak cukup ke tak dengan harga barang sekarang, doktor? Silakan. Terus terang saya cakap memang tak cukup lah. Memang tak cukup. Itulah saya nak bagi cadangan untuk mereka tambah kerja. Kita tak tahu kadang-kadang yang gaji yang mereka dapat tu sebenarnya diorang dah kerja 2-3 kerja lah sebenarnya kan. Itulah sekarang saya nampak salah satu solutionnya yang jangka panjang ialah kita panggil kewangan sosial, social finance. Maknanya mereka yang ada kewangan, yang ada kemampuan, mereka akan sumbang wakaf contohnya lah. Kita panggil Islamic social finance, kewangan sosial Islam. Macam Bank Islam dah buat sedekah house. Maknanya mereka yang ada duit, yang ada kesedaran boleh bantu mereka ni. Maknanya yang di luar sistem kewangan yang formal ni lah. Baik. Doktor, di samping tu kita ada pemanggil. Kita ambil pemanggil dulu. Okey, hello. Assalamualaikum. Hello. Hello. Assalamualaikum. Cik Andy. Ya. Okey, boleh. Cik Andy boleh bukakan soalan dengan Dr. Muhammad Zaidi? Ya, boleh. Okey, silakan. Hello. Ya, hello. Assalamualaikum. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Andy dari KL. Ya, saya. Okey, saya nak tanya soal untuk pemuda yang baru nak kerja. Alright. Berapa gaji minimum sepatutnya untuk mencukupi untuk mereka survive? Untuk orang bujang lah. Itu yang soalan pertama lah. Okey, alright. Soalan kedua? Soalan kedua bukan soalan. Cuma saya nak cadang untuk pemuda-pemuda yang baru kerja. Kurangkan untuk membeli barang-barang yang seperti mewah, mengikut tahap gaji yang ada lah. Itu je lah. Okey. Baik, terima kasih Cik Andy. Okey, terima kasih. Sekarang ni banyak cabaran dia, doktor. Kan? Kalau kita
media sosial seperti TikTok dan Instagram. Semua dah ada dah shopping kat situ. Betul. Kadang-kadang tak boleh. Tangan, jari, jari. Itu cabaran yang dihadapi oleh golongan muda. Okey. Pertama sekali berapa yang cukup tu kan? So kalau ikut Bank Negara Malaysia punya standard ialah 2,700. 2,700 untuk hidup secara cukup-cukup je lah, living wage kita panggil. Alright. Tetapi kita kena tengok data juga. Data, contoh kita ambil graduan yang baru bergraduat, gaji mereka kurang lebih baru 1,800 saja. 1,800. Itu belum tolak EPF semua lagi. So itulah saya cadang je. Sementara ni tangguhkan dulu kemahuan, fikirkan keperluan, dan kalau ada side hustle lah. Sebab sekarang side hustle kita panggil kerja tepi lah. Kerja tepi kan. Dia tak semestinya buat secara fizikal, sekarang boleh buat online. Kita boleh buat dropship contohlah. Kita tambahlah mana yang lompang-lompang tu. Sebab sekarang kalau ikut gaji basic saja memang tak cukup. Ini belum cakap lagi basic wage 1,500 belum lagi. Maksudnya golongan muda sekarang ini cabaran mereka sangat-sangat besar. Memang cabaran. Satu kerja tidak mencukupi. Betul. Apatah lagi seorang bapa yang punya 5 orang anak duduk di Kuala Lumpur dan sebagainya. Apa kita harapkan ada satu langkah usaha paksaan diri untuk menyimpan walaupun sedikit, menabung kan. Kadang-kadang kat rumah dulu kita zaman kecil memang ada tabung. Itu pun sebenarnya boleh juga. Betul. Kan satu langkah untuk diri sendiri juga. Baik, Dr. Muhammad Zaidi Muhammad Zabri dari Universiti Malaya. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ini. InsyaAllah moga mendapat iktibar semuanya dalam persoalan ini pada hari Jumaat di MHI. Baik, kita nak akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak bersama dengan Hanif berkenaan dengan wakaf RM1,000 buat mak ayah. Baik, sebelum tu kita baca bursa saham. Ini kita mulakan dengan harga emas. Kabarnya harga emas 916 22 karat, harga semasanya RM261.17 manakala harga emas 999 24 karat, harganya 284.83. Itu harga semasa emas. Manakala kadar pertukaran wang asing, ini dia ringgit Malaysia 4.74 untuk $1 Amerika Syarikat. Tinggi ya. Baik, manakala $1 Singapura berjumlah 3.32. RM100 Indonesia 0.03, 100 baht Thai 12.36, 100 won Korea 0.33. 4.74 alamak. Okey, 5 kaunter paling aktif ini dia yang tertera bursa sahamnya. Dan didahului oleh Hexstar Technology Solution Berhad. Baik, itu dia antara informasi yang kami kongsikan dalam segmen soal wang. Okey. Apapun kita berehat seketika, nanti seperti mana Farah warakan tadi, Hanif Miswan akan bersama kalian untuk hari Jumaat ini bagaimana berwakaf untuk ayah dan ibu. Semasa lepas ini MHI. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Kita nak teruskan seperti yang diberitahu oleh Fariha sebentar tadi. Ini adalah program wakaf RM1,000 Malaysia buat mak ayah, dan ini adalah daripada Murtada Dakwah Center ataupun Madat, dan bersama dengan saya di studio adalah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra Muhammad Yusof untuk berbicara berkenaan dengan kempen ini. Assalamualaikum Ustaz. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Baik. Okey Ustaz, mungkin boleh kongsikan signifikannya kempen wakaf RM1,000 buat mak ayah ini dari aspek sumbangan pembangunan di Madat? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya. Ya. Dan sekarang ni kempen yang berjalan, alhamdulillah, kita jalankan kempen RM1,000 wakaf buat mak ayah. Dan of course ni satu bentuk yang kita nak balas balik jasa mak ayah dengan cara yang terbaik adalah sedekah jariah, sedekah jariah. Dan dalam bab ni dulu arwah Ustaz Murtada yang mengasaskan, saya cuma bantu untuk meneruskan apa yang almarhum Ustaz Murtada buatlah. Kalau mungkin masih ingat, arwah Ustaz Murtada ni kemalangan dengan Ustaz Wadi Anwar, dan beliau kehilangan ketika itulah.
beliau sendiri menumpukan pada warga emas ataupun orang tua-tua ataupun mak ayah. Jadi hari ini kesinambungan sebab tu kita jalankan kempen wakaf 1,000 mak ayah. Tapi jangan risaulah siapa yang tak ada 1,000 kan kata oh ustaz kami tak boleh nak derma ke ada RM1 pun tak apa kot baru beli peluk dakap habis duit kan baru beli benda-benda yang keperluan maka RM1 ke RM10 pun tidak menjadi isu cuma kita letakkan satu benchmark agar mudah untuk kita buat insya-Allah mudah-mudahan. Baik RM1,000 itu sebagai benchmarknya lah ustaz dan difahamkan juga Madat mengetengahkan hospitality warga emas sebagai antara komponen penting dalam pembangunan ini mungkin ustaz boleh kongsikan? Okey baik hospitality warga emas ni duduk betul-betul bersebelahan dengan masjid yang sedang kita tengah siapkan. Kita rasa dalam 5 bulan lagi akan siaplah masjid kita sekarang dah 51% pembinaan. Hospitality warga emas ni dia special sikit, dia tidak ada bayaran apa-apa. Kita ambil orang warga emas yang betul-betul nak duduk. Dia bukan buat macam shopping komplek nak datang lepas tu balik ikut suka balik awal kita. Jadi kita ambil yang betul-betul yang berkeperluan yang anak-anak tak ada ataupun dah settle down memang datang tu untuk dia mengaji sebab syarat dia duduk percuma kita ada doktor yang akan jaga dengan syarat dia kena win-win situation give and take. Apa gift dia adalah dia kena memberi bila ada jenazah dia wajib kena bantu untuk uruskan. Kita akan provide that knowledge lah untuk warga emas ni. Jadi tua-tua ni kita nak buat apa lagi ingat matilah takkan nak bagi belah udang kot ujung-ujung umur ni kan maka sangat baiklah untuk kita kontrolkan dengan pengurusan jenazah sebab Nabi kata tidak ada satu benda yang lebih baik pada seorang itu adalah dengan mengingat pada kematian. InsyaAllah lah mudah-mudahan. InsyaAllah amin. Satu usaha yang sangat murni. Mungkin boleh kongsikan pembangunan Madat pada ketika ini berapa persen dah apa lagi hospitality yang ada di sana? Okey, beberapa benda yang dah siap contoh macam tahfiz lelaki alhamdulillah kita dah siap. Kita dah berjaya lahirkan 37 orang pelajar hafiz Quran dan insyaAllah pada bulan 11 pada 12 hari bulan 11 pelajar-pelajar ni akan disyahadah ataupun mendapat penganugerahan di USIM Universiti Sains Islam Malaysia. Kita buat kerjasama alhamdulillah untuk Al-Quran mereka. Dan kita dah siapkan rumah kucing. Rumah kucing ni kita kutip kucing-kucing orang duk buang tepi jalan tu ada ratusan ekor lah kita ada kucing jalanan tu. Kita ada nurse yang jaga. Kucing pun ekon alhamdulillah kucing-kucing tak komplain duduk di tempat-tempat yang baik ni alhamdulillah. Kemudian masjid lah alhamdulillah masjid dah 51% pembinaan dan kita jangkakan bulan 3 tahun depan dah boleh siap. By Ramadan dah boleh semayang lah. Dah boleh lock tarikh siap jadi imam tarawih kami kau mana tahu. Boleh saya kena bermula dari sekarang lah maksudnya ustaz. Alah ustaz saya cakap tadi by Ramadan insya-Allah nanti siap. Mungkin ada harapan yang juga sepanjang 5 tahun ini apa perancangan buat masjid dan pusat komuniti Islam Madat ini? Kita nak mengetengahkan satu konsep masjid berorientasikan 24 jam. Itu tak tutup masjid. Kalau kita tengok Masjid Nabawi, Masjidil Haram boleh buka 24 jam. Jadi tak mustahil. Malaysia mampu buat itu. Dalam masa yang sama kita boleh wujudkan peluang pekerjaan yang banyak. Kalau masjid buka 24 jam, di Malaysia kita ada 6,800 masjid. Secara total di seluruh Malaysia 14 negeri. Bayangkan kita wujudkan 5 peluang pekerjaan kepada guard untuk jaga keselamatan. Kita dah buka hampir 40,000 peluang pekerjaan dengan hanya buat masjid 24 jam. Dan setiap malam kalau kita keluar musafir dan sebagainya kita boleh singgah. Kita dapat mengurangkan kemalangan sebab apa orang duk parking tepi jalan duk tidur kan baik parking kat kawasan masjid tapi bila masjid tutup nganga kita duduk kat luar pintu kan pagar tu yang paling jadi kita nak bawa konsep 24 jam dalam masjid ada hotel kalau nanti datang boleh tengok kita ada 22 katil kapsul hotel dalam masjid dan yang paling bestnya Ramadan ni kita boleh rasmikan playground kanak-kanak dalam masjid. Ada papan longsor. Orang kata ustaz nanti budak-budak bising. Memang dia bising budak-budak. Yang kita susah orang tua bising. Kan? Tapi kita nak bagi budak-budak ni dia selesa duduk dalam masjid. Dia boleh datang untuk dia menikmati zaman dia dan mak ayah boleh semayang, boleh mengaji. Dalam tu bercermin. Mak ayah akan nampak anak duduk dalam playground anak-anak mereka. Anak-anak akan nampak mak ayah solat tapi dia soundproof lah. Jadi anak-anak bising tu tidak mengganggu keharmonian untuk solat tu insya-Allah. Sangat setuju. Okey ustaz mungkin ramai yang tak sabar ni nak tolong ataupun bersama-sama ni. Bagaimana caranya ustaz? Okey baik tuan-tuan yang pertama tuan boleh tengok di madatcenter.com seperti website yang tertera dalam tu ada semualah tentang proses pembangunan. Saya kata ustaz ni sembang toh ada ke belum boleh tengok sendiri situ semua pembangunan rumah kucing masjid, pembol kita ada ternakan ayam, lembu, kambing, itik, gajah dengan rimau sebab tak boleh nak belah. Yang lain alhamdulillah kita usahakanlah untuk bangun sebagai ekosistem pembangunan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan siapa yang menderma yang hari ini insya-Allah kita akan bagi 42,000 secara percuma. Wow, hari ini saja? Hari lain lah sampai kiamat lah kot insya-Allah mudah-mudahan. Sebab ibu tu saya tak bagi pun rugi baik. Secara maya kan, secara maya ni semua orang boleh. Dalam tu kita tengok yang seperti yang dalam kaca TV tuan-tuan tu, segala mak nenek buku ada.
Sampai guling-guling lah tuan-tuan baca sebab banyak sangat. Ada 40, tak silap 44 ibu sekarang. Jadi dapat dimanfaatkan lah. Dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Tak menderma pun tak apa. Kalau dia tu Ustaz, duit habis Ustaz. Habis lah. Pagi tadi baru beli benda-benda ni habis. Okey, tak apa, tuan-tuan berhubung dengan nombor tertera, minta je lah secara free. Ambil free pun boleh. InsyaAllah mudah dapat manfaat bersama. Amin. Jadi apa-apa boleh tengok di madaksida.com. Saya dengan rendah hati berkat Jumaat ni, jomlah sama-sama. Saya tak dapat satu sen pun jadi juru cakap ni, tapi kita nak sama-sama bangunkan. Mudah-mudahan insya-Allah. Lebih banyak sebenarnya yang tersembunyi dapat tu Ustaz ya. Semoga berjaya diucapkan untuk kempen wakaf 1000 buat mak ayah ini, dan semoga pembangunan ini juga dipermudah Ustaz ya. Amin. Insya-Allah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Okey, kita nak berehat seketika di Malaysia hari ini. Selepas ini ada lagi perkongsian yang kami nak bawakan kepada anda. Jangan ke mana. Okay, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Kita nak rangkumkan apa yang diperkatakan ataupun menjadi tajuk utama di berita akhbar-akhbar kita pada pagi ini. Boleh saya mulakan di Kosmo? Silakan. Baik, di Kosmo, selain daripada semua surat khabar ini bercerita berkenaan dengan pilihan raya umum, ada satu yang mungkin mencuri perhatian kita juga di Kosmo ini, apabila kes ini yang kita tidak boleh pandang enteng berkaitan dengan kes bunuh yang telah pun diberikan highlight di sini. 3 perkara yang berbeza. Yang pertamanya, seorang peniaga berdepan hukuman gantung sampai mati apabila didakwa di Mahkamah Magistrate Seremban atas tuduhan membunuh seorang datin pada 23 September. Ada kes bunuh bayi juga. Ini di Alor Star apabila seorang bapa dituduh membunuh bayi lelakinya sendiri berusia 3 bulan. Manakala di Damansara 2 minggu lalu, 2 beradik dibawa ke Mahkamah Magistrate Petaling Jaya bagi menghadapi pertuduhan memukul anggota rela sampai mati di Pangsapuri. Okey, itu antara perkaranya juga. Dan di bawah juga berkaitan dengan kes adik-beradik yang mempunyai perselisihan faham sehinggalah berlaku kes pembunuhan. Dan kisah ini mendapat sangat hebat juga dibicarakan di Twitter dan sebagainya. Tapi diharapkan beri ruang kepada siasatan untuk jalankan, dan kita kalau nak bicara pun jaga hati. Sensitivity sebab ini membabitkan keluarga kan, mungkin tidak sengaja dan sebagainya. Kita tak tahu apa yang berlaku. Jadi jagalah sensitivity, apa yang terutamanya kedua ibu bapa, family dan sebagainya, kakak dibicarakan, arwah adik dikebumikan. Jadi perkara itu perlu diambil kira juga. Baik, saudara. Saudara. Ya, saya. Katanya ada tanggungjawab besar akan dipikul untuk AFC nanti. Betul. Final. Mungkin tanggungjawab saya tidak sebesar pemain-pemain pasukan Siti lah. Benar. Dan mereka akan beraksi pada pentas akhir bagi kejohanan Piala AFC 2022 buat pertama kalinya layak ke pentas tersebut, dan akan beraksi di Stadium Nasional Bukit Jalil berdepan dengan pasukan Al-Sib dari Oman. Walaupun adalah pasukan favourite juga, tapi mereka juga pertama kali beraksi di sana. Jadi jangan lupa saksikan debaran perlawanan akhir ini. Kemuncaknya esok petang pada jam 6.55 petang di TV9 Kuala Lumpur City berdepan dengan pasukan Al-Sib. Anda boleh saksikan di saluran TV 9, saluran Unifi TV 109 dan juga Astro 149. Temu janjinya pada jam 6.55 petang. All the best KL Kuala Lumpur City. Kalau bisa menang nanti, maknanya dia ikut jejak JDT 2015 menang kan. Satu-satunya kelab dan juga Malaysia yang menangkan AFC. Baik, kita nak warakan berkenaan dengan Cam Sarang Train Campaign. Ini berjayakah sabar dengar ni, kita nak cakap ni. Berjayakah Detektif Theodore Won menemukan siapakah pembunuh sebenar yang dicari? Pelbagai persoalan yang masih menanti jawapan, namun dia tidak berputus asa terus mencari siapalah dalang di sebalik semua ini. Saksikan semuanya dalam Train setiap hari Jumaat hingga Ahad 11 malam di TV9, juga saluran Astro 149. Okey, dah faham dah. Fahamlah itu segala perkongsian yang kami bawakan pada hari ini. Semoga bermanfaat di hari Jumaat ini kan. Yang penting jaga diri, ini musim perayaan juga bakal mendatang. 5 hari anak-anak kita bercuti ya. 5 hari sampai Rabu, Khamis baru naik sekolah. Jadi esok nanti kita MSI kita bawakan esok kebaikan air panas. Suka minum air panas tak? Minum. Ya ke? Minum. Baik. Kadang-kadang saya nampak muka tu. Baik. Sebenarnya jangan lupa untuk bersama dengan MHI nanti. Hari Sabtu dan juga Ahad. Semuanya hari-hari yang seterusnya. Senyum selalu, jaga diri. Assalamualaikum.